dalam agama. Supaya bila orang cerita agama tu, biar kita kata agama tu mencerdikkan manusia, bukan jadi sebaliknya. Yang hari ni kita tengok betapa lamanya golongan agama ni telah menyebabkan orang yang ngaji agama jadi sebaliknya. Jangan tanya. Kalau tanya kan tak berapa faham kau kan, lemah email lah berapa macam-macam lah. Jadi banyak tanya. Sedangkan sahabat-sahabat Rasulullah bertanya. Isteri Rasulullah, bila Rasulullah sebut benda-benda ni tanya penjelasan. Agama ni kena tanya tambah-tambah tentang akidah dengan ibadah, khususiyat ke sunat ke berapa, kena tanya orang nyapa tu betul ke tak. Hari ni dengan WhatsApp kita lah berapa lah dah, orang dah atas hadis Nabi lah berapa lah. Saya pergi UKM betul kata kerja, seorang pensyarah komunikasi tengok tua dah 50 hari kali, rambut pendek mari duk bawa. Dia kata sekarang, ustaz, kalau ada orang hantar WhatsApp apa-apa kata ini hadis Nabi, I tanya balik daripada mana sumber dia. Malulah kita orang ngaji surah masjid ni kalau tak tanya benda-benda gitu. Dia tu saya kejut, rambut pendek begitu, orang tahun 70 Ranggi. Dia kata, sekarang ustaz, kalau ada orang hantar WhatsApp apa-apa kata ini kata Rasulullah lah apalah, I tak percaya. I tanya dulu dekat mana dia ambil ni sumber ni. Tu cerdik dah tu. Ada tak apa dah tu. Bila mula bertanya, kena bertanya tuan-tuan. Min aina laka hadha ya syekh? Daripada mana ni mu ambil ni benda ni? Kami nak beramal ni. Yang mu sebut ni gapo dia ni? Paling tidak lepas ni ustaz-ustaz punya nak kecek dia berhati lah. Dia berhati sikit. Tak boleh tebing surah Masjid At-Taqwa ni. Kalau sebut pelik-pelik katnya tanya mai kena jawab. Jawab pula kalau tak ada sungguh-sungguh bejak mari kat. Jadi dusta lah. Tambah-tambah sandar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta kata Rasulullah lantas menyandarkan kepadaku, maka tempahlah tempat dia dalam api neraka. Ini benda bukan main-main. Bila melibatkan benda urusan akidah dan urusan ibadah khususnya, dan apa-apa saja yang berkaitan dengan agama, kita kata Nabi buat ni gini ni, sedangkan Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah suruh, Nabi tak pernah larang, Nabi tak pernah anjuk. Tidak ada satu kalimah pun yang boleh nisbah pada Nabi. Kita kata betul ada. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Betul-betul kena perhati benda ni. Tek khutbah di Kuala Lumpur, di Selangor pernah dibuat takhrish ataupun takhrish hadis. Tahqiq ke takhrish. Dua tu lah. Ada orang nilai balik hadis-hadis yang pernah keluar dalam yang digunakan dalam teks. Sebab orang yang buat teks tu pun orang kita lah, sama-sama kita lah juga ya. Jadi dia ambil budak-budak ngaji hadis di UM ni, dia ambil dia semak balik nilai hadis. Maka jumpalah banyaklah hadis-hadis yang tidak ada asal usul digunakan. Ada sekali tu antara tok guru ustaz saya belajarnya Profesor Maya Dr. Fauzi Drame orang Kelantan macam dia memang bagi hadis lah. Jadi dia ni ada salah seorang anak murid senior saya, kau tahu bila tak tahu, jadi tu imam masjid mana, siapa tek khutbah memang hadis tu jelas dah. Memang hadis tu benda yang dinisbah sebagai hadis tu dia ragu adakah hadis ataupun tidak. Dia ragu. Jadi dia telefon ke Dr. Fauzi ni tanya, ustaz, ya kau ni hadis ni? Dr. Fauzi kata, mojo anak hidup lagi. Kalau anak mati, anak katanya tak erti sendiri nak eja tu lagu mana tu. Ada. Jadi bila cek memang tak jumpa kau kerana ragulah betul ke tak hadis ni. Jadi gapo kaedahnya Dr. Fauzi ajar ni yang mungkin tua-tua boleh pegang benda ni lah. Kalau lah benda tu betul-betul kita ragu walaupun dia bunyi Arab, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, bunyi Arab dah tu. Awaluddin ma'rifatullah, bunyi Arab dah tu. Hadis kau dah tu. Kita ni bunyi Arab hadis selalu. Bunyi Arab kan hadis selalu kita ni, tu masalah. Ada dengar lagu Pascal Mashalani dulu tahun-tahun saya kecil dulu, mari penyanyi Arab daripada dulu benar. Nyanyi Arab kita pun kata nasyid, padahal dia duk puji-puja tentang cinta lah, syair duk gelek lah. Tak apa, nasyid lah tu. Tidak lah tu Arab berat pada kita
Jadi tadi tu kaedahnya Dr. Fauzi kata, kalau kita ragulah sosok teks, satu-satu matan teks tu mari hadis ke tidak, nak nisbah pada Rasulullah kata ni, tambah-tambah dalam buku-buku dulu belakang tu tulis al-hadis. Dia tak sebut nak sumber mari mana, dia sebut al-hadis. Sudah nak cek mana ni. Ada kaedahnya adalah kita kata itu kata-kata hikmah. Lebih baik daripada kita sandar secara langsung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kaedah lah. Tapi tidaklah memberi kita green light untuk tidak mengaji dan terus mencari dan mendalami sikit sebanyak tentang ilmu-ilmu hadis itu sendiri. Allah di Kelantan ni saya cemburu lah ke sahabat-sahabat tempat mengaji hadis banyak sangat yang tidak ada di tempat lain tuan-tuan. Ada beberapa orang tok ustaz kita ni yang memang tekun mengajar Mishkatul Masabir, Riyadus Salihin. Oh alah kau sana payah nak jumpa. Ada walaupun tu kes demo ni mari ke ada tu. Ada hak sana pun ada lah, tapi tidak serancak dan sesedap semantap yang ada di Kelantan, di Kota Baru ni sebenarnya. Syarah sebutir-butir dengan riwayah diroyah dia. Siap nota kaki, riwayah begini, diroyah begini. Allahu akbar. Cerdik tu. Saya perhati betul ada anak muda, adik-adik ni kalau betul dia terdedah dari awal ngaji Quran hadis tu pula ya dalil sikit lagi jadi cerdik. Jadi cerdik, jadi lain cara memikir, cara ceramah. Kalau lepas tu dia jadi lain. Dia tak jadi straight ikut ada. Dia jadi idea tu, dia jadi kritis. Tu ada orang ngaji agama ni. Baik. Kata Hamka berkenaan dengan wa'sa an takrahu syai'an tadi, dia kata di ayat-ayat di atas, yang ini ayat 216 218 dari surah Al-Baqarah, telah dinyatakan bahawasanya masuk syurga tidaklah semudah yang diimpikan. Dah. Masuk syurga barulah dapat apabila orang beriman sanggup menderita. Payah syurga ni tuan-tuan. Nah, payah. Beramal soleh setara mana pun, akhirnya tanpa rahmat Allah Ta'ala maka neraka. Nah, sebab tu amal soleh ni adalah tidak lain untuk nak tunjuk diri kita ni, ya Allah kasihanilah ke aku, beri rahmat ke aku ni, berilah aku rahmat sia belahmu ni supaya aku boleh masuk syurga. Tu yang benda ni. Tu yang bendanya kaedahnya. Patut kalau gitu kira tak payah semaya. Monggo kita tudah rahmat Tuhan ni nak wik kita. Dah beranak dalam hadis nombor 2, ada nombor 3 dalam mata arba'in tersebut ke. Bila kita umur 120 hari dalam perut mak kita tetap belaka dah. Ajar maut kita rezeki berapa begitu begini syurga neraka siap belaka dah ke. Bahawa gapo nak beramal ibadah lagi? Dah tentu dah. Sudah mikir lagu tu. Ada. Lepas yang mari pula hadis Abu Dzar tu. Abu Dzar ketika akhir umur Rasulullah cerita kepada dia sore. Siapa dia mengucap la ilaha illallah, tidak syirik ke Allah, walaupun lama tak aja maksiat gapo duduk dalam neraka lama mana pun, akhirnya masuk syurga juga tu. Orang kata apa kita tak aja syirik ke Tuhan. Cuma kita tak buat amal soleh je. Mu ingat kau syurga daripada neraka tu sepengah. Sepengah kiki bimo kau. Tu bila mikir guna kepala otak saja. Sebab tu pentingnya wahyu-wahyu ini kita hadam, kita faham. Banyak benda yang sangat memerlukan wahyu Allah Ta'ala. Sangat banyak perihal neraka, perihal syurga, perihal ruh, benda-benda ghaibiyat tu yang tak mampu akal kita nak capai. Yang tak mampu nak capai. Mikir masa sudah. Masa saya bahas dengan cikgu fizik, bincang dengan dia apa maklumat pada dia tentang masa, keajaiban masa. Wal asri yang disebut sebagai demi masa tu. Asir, memerah, keringat masa. Rana tahu tafsir dia tu hebat lah. Tapi bila bincang masa ni lagu mana kak? Masa pada orang kita ni masing-masing ada 24 jam kan? Kita ni masing-masing semua orang ada 24 jam. Apa 24 jam Ustaz Ridwan tidak sama dengan 24 jam hamba? Why? Ini keajaiban Allah Ta'ala bila dia cipta masa. Semua orang ada 24 jam, tapi 24 jam orang masing-masing itu berbeza. Allahu Rabbi, mikir hak tu kak. Tak jadi orang tidur mikir Allahu Akbar. Jadi tak pelik lah. Contoh ada tadi duk bincang dengan saya hamba sore. Bila orang mati, bila sore ni dia dosa, dia fasik, dia dosa lah, dia mati, dia kena azab dalam kubur, dalam barzah. Tapi dia mati nu zaman Nabi. Dengar orang hak mati dekat dengan kiamat. Tak aci gitu. Sebab orang hak mati zaman Nabi tu lama dah dia kena azab tu.
Orang yang mati dekat kiamat ni bangun di mahsyar, habis dah. Logik kata pendek masa dia. Dok tu masa ni dia ajaib, dia memang kau untuk orang tu masing-masing. Sebab tu bila di yaumil mahsyar, ada orang rasa macam 1000 tahun, ada orang masa 10,000 tahun, ada orang masa sekejap je, ada orang masa, sebab masa ni ajaib makhluk Tuhan. Tak ada nak mikir kita. Ni kalau panggil orang fizik apa semua, orang sains lah mari ngajar bab masa ni, dia boleh kait pula dengan wahyu-wahyu tu. Allahu akbar. Inilah kata apa nama fasalu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun tu, sebelum dia ayat ada syarat yang menyebutkan di sini, menyebut bukanlah maknanya alim ulama saja, tapi melihat kepada saintis-saintis itu, termasuk orang-orang yang merenung alam, dan mereka inilah yang wajar juga orang yang akhirnya jumpa apa nama rahmat Tuhan dan kebenaran Al-Quran dan sebagainya. Nampak tu keluasa tu tuan-tuan. Banyak lagi lah kalau nak cerita menurut Al-Quran ni, tapi nak katanya dalam bab ni masuk syurga tu barulah dapat apabila orang beriman sanggup menderita. Payah Nabi SAW menderita. Kalau kita baca sungguh lah sirah dia kak. Kalau tak mari sebut, saya pernah lah dulu ngaji masa mula-mula lagi KL tu, ngaji rumah orang kaya. Masa tu dengar belajar ke apa, satu hari tu duduk berbincang dengan dia. Saya kata, Tengku, kataku, saya ni kadang-kadang malam tu, masa tu tak bini lagi ke, masalah tu kurang lah. Jadi kata malam-malam ni bila baca sirah Nabi gapo gitu gini, hadis-hadis Nabi wa tiga khira syamai gapo teringat, kata betapa sedapnya kalau kita ni, saya kata hamba duk mikir soge, Allah syoknya kalau lah aku ni takdir Allah Taala hidup zaman Nabi, boleh tengok Nabi, boleh berjual dengan Nabi, boleh memacu kuda pergi perang dengan Nabi, boleh belajar manuh dengan dia, boleh saleh peluk dekat dengan dia. Allahu akbar. Nikmatnya kata. Gapo dia lagi nikmat paling besar ni? Kalau kita sebagai makhluk ataupun umat Nabi ni, malaikat duduk dengan Nabi. Kalau betul kita cinta Nabi, boleh duduk sekali dengan dia, boleh pergi perang dengan dia, boleh melindungi dia, boleh berjuang di sisi dia. Oh, tak ada lah benda paling nikmat sekali, benda paling patut kita rindu dan kita suka. Katanya Teku tu betul lah tu ustaz, dia kata. Tapi hamba memikir lain. Kerana dia kata hamba mujur duduk lo ni, duduk jamil lo ni, apa? Sebab beranak-beranak Islam selalu. Dia kata sebab hamba takut kalulah kata hamba beranak zaman Nabi, hamba takut hamba duduk di camp Abu Jahal, Abu Lahab. Hamba tak duduk di camp Nabi sebab hamba tahu hamba nakal. Betul juga kata. Tadi tak apalah, kita hidup zaman lah ni, kita terima lah kata. Jangan duk pandai-pandai kata. Dalam memang ada ungkapan la taqulul law fa innal law miftahu syaitan. Jangan banyak kata kalau, sebab kalau ni dia buka pintu kepada bisikan-bisikan iblis syaitan ni. Kalau aku gini, kalau aku gini, kalau tak jadi kerja duk kalau je. Jadi ada ungkapan, cuma ambo tak ingat hadis kedok. Ambo ayat selalu tapi ungkapan tani ambo ingat apa? La taqulu law fa inna law miftahu syaitan. Janganlah mu ni berkala-kalau. Kerana berkala-kala itu membuka peluang kepada syaitan iblis ni untuk menghasut kita dan sebagainya. Jadi masuk syurga barulah dapat apabila orang beriman sanggup menderita sebagai apa yang telah dideritai oleh umat-umat beriman yang telah berjuang di masa lampau bawah pimpinan nabi-nabi dan rasul-rasul mereka. Nabi-nabi ni kalau kita baca sirah dia kak, tidak Rasulullah seorang lah. Nabi Ulul Azmi dengan Nabi Nuhnya berdakwah siang malam 100 tahun, 90 orang, berapa orang tak sampai 100 orang yang hari ikut dia siang malam dakwah ni, sampai kau umat dia tutup telinga, disebut dalam surah Nuh. Kau tak usah dengar ni, muka cek gapo tak usah dah serabut. Kita kita sebut dua hadis orang tak usah dengar tu biasa lah. Tak biasa lah tu hari ni, nasib baik ada mikrofon ke apa ni, terpaksa juga dengar. Dulu Allah dengan bayar Nabi dulu, Nabi dulu dakwah tu tanpa mikrofon, tanpa YouTube, tanpa TV. Lah ni ada program nak melahirkan pendakwah. Apa pelik? Tapi dulu tak ada belakang ni. Cabaran dakwah dulu. Jadi kita ni ujung kuku je tuan-tuan sebenarnya. Ujung kuku je ni. Batu mari ceramah tu bukannya dengan kereta kecil-kecil. Ngobrol fire lah dengan Mercedes. Kata
Kalau Nabi hidup zaman ni dia kelih lagu mana kata ni. Ada pelik. Sebab tu hamba peribadi hamba beza. Hamba bezakan antara penceramah dengan pendakwah. Kalau betul-betul orang ni pendakwah, jagalah hidup terlalu mewah ni. Kalau orang tu betul-betul dai, yang jiwa dai, jiwa murabbi, jaga kaya raya. Jaga bukan kaya raya, mewah jaga. Dan dia jaga, kalau dia kaya pun dia tidak tunjuklah kaya dia pada orang ni. Tapi penceramah ikut dia lah. Sebab penceramah ni penceramah motivasi pun penceramah juga. Penceramah agama pun penceramah lah. Penceramah politik pun penceramah lah. Kerana duit, kerana nak sawang, ikut dia lah. Cuma bila mu ceramah melibatkan benda-benda agama, kena ada disiplin dia kukuk mana pun. Kalau dari segi mu ikhlas tak ikhlas tu kerja mu tu lah. Tidak kerja kita untuk nak kata dia ni ikhlas kodak kerana kodak. Tapi bila dia ni menisbah kepada qala Allah wa qala Rasul, nak dapat tidak mesti dia ada satu kerangka disiplin yang jelas macam mana nak nisbah ke apa yang dia kata tu pada Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita minta atu ya. Kita minta atu ya. Baik. Dalam masa itu dituntunkan pula tentang menafkahkan harta untuk membela ayah bonda dan sahabat karib kerabat. Dalam ayat tadi, sebab ayat tetap beres sebenarnya. Ayat tentang Allah Ta'ala istihar bahawa umat Islam ni boleh pergi. Sebelum itu, siapa yang negara mereka, rumah tangga mereka, harta mereka diceroboh, maka mereka boleh berpergi. Quran kata, ataupun ayat surah Allah Ta'ala tu membenarkan. Sebab tu salah satu perkara bila yang diiktiraf sebagai mati syahid adalah bila mati dalam mempertahankan harta benda kita sendiri, negara kita tu, termasuk daripada syahid-syahid yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam pada itu dituntutkan pula tentang menafkahkan harta untuk membela ayah bonda dan sahabat karib kerabat. Sekarang datanglah perintah berperang dalam ayat tadi itu. Kalau di dalam surah Al-Hajj telah diberikan, kata Buya Hamka, keizinan berperang bagi orang yang teraniaya dan diusir dari negerinya. Orang mari serai negara kita, orang nak ambak kita keluar daripada negara kita, maka kita boleh bangkit berperang. Ada. Dan kemudian diizinkan mempertahankan diri walaupun sedang di dalam Masjidil Haram. Maka sekarang telah diperintahkan lebih luas lagi perintah perang, merujuk kepada ayat tadi itu. Jadi bila perang ni secara fitrah manusia ni dia tak suka perang. Sebab peperangan itu melibatkan nyawa, melibatkan penderitaan, melibatkan kehilangan nyawa, kemusnahan dan sebagainya. Kalau kita tanya tentera Amerika gini, hok kena harta di Iraq, di Syria apa semua hari ni tu, mu suka kau nak pergi perang ni, melainkan kerana terpaksa. Polisi-polisi negara mereka itu dan sebagainya menyebabkan mereka terpaksa pergi perang. Padahal mereka dengan takutnya, dengan apa faedah tahu. Sebab kalau dikatakan mereka itu berjuang kerana mempertahankan nusa bangsa mereka, bukan negara mung kena serai, mung pergi serai orang. Jadi terbalik itu. Sebab tu dia pergi perang kerana dia takut dan sebagainya. Tak ada matlamat gapo perang ni, melainkan untuk memenuhi tuntutan kerajaan mereka yang memerlukan telaga-telaga minyak yang baru. Itu saja. Memanglah saya pernah tulis satu artikel tentang peperangan yang berlaku di Syria. Kita baca beberapa pandangan yang tidak melihat daripada kacamata mazhab apa semua ni. Kita tengok lebih luas lagi. Dan ada satu orang penganalisis politik terkenal, walaupun dia haluan kiri yang dilihat sebagai sosialis dan sebagainya, tapi dalam bab politik dunia boleh pakar dia. Itu orang kaedah orang berilmu ni, dia menggunakan apa perkara orang itu selagi mana tidak bercanggah dengan perkara-perkara usul. Boleh kita pinjam. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Boleh kita pinjam. Sebab dia memang pakar dalam bidang tersebut. Jadi dia sebut, dia buat kesimpulan, siapa yang nak faham tentang peperangan peperangan yang berlaku di mana? Di Asia Barat, mesti faham dulu tentang politik ekonomi minyak. Yang peperangan antara mazhab apa semua tu benda nombor 2, nombor 3 dah sebenarnya. Hak paling asah menurut pandangan dia sebagai penganalisis politik Asia Barat itu, dia kata kena faham dulu politik minyak tu. Telaga minyak duk mana? Pergi serai Iraq tu apa?
Pergi sini Iraq tu, batai percaya dalam Iraq ada telaga minyak, ada telaga nuklear dan sebagainya. Bila serai habis 10 tahun, cari jauh tak jumpa. Tak ada. Bila tak ada tu kena buat benda baru pula. Cari orang lain pula. Tu kaedah dia. Ni kerja Yahudi Zionis dengan mereka lah. Kedua tu dia perlukan minyak sebab negara dia tak ada minyak asasnya. Tapi hak lain-lain tu mari kemudian yang menguntungkan perbalahan Sunni Syiah dan sebagainya, begitu begini. Dia ada dua di Syria tu sebab Bashar Assad ni dalam satu masa dia juga adalah parti Ba'ath, iaitu sosialis. Yang di belakang mereka adalah Rusia dengan China. Ni blok-blok kapitalis Amerika ni ada kepentingan dia. Jadi kocah baras itu pula. Tak baik kita fokus pada kajian kita ni. Baik. Kalau di dalam surah Al-Hajj telah diberikan keizinan berperang bagi orang yang teraniaya dan diusir dari negerinya, dan kemudian diizinkan mempertahankan diri walaupun sedang di dalam Masjidil Haram, maka sekarang telah diperintahkan lebih luas lagi perintah berperang. Meskipun kita tidak suka perang, tapi bila benda tu berlaku nak dapat tidak. Sebab tu saya sebut dah pagi tadi juga, demokrasi ni bukan sistem yang terbaik, bukanlah sistem demokrasi ni bukanlah satu sistem yang mari daripada perut pundi Islam tu sendiri, tapi kerana menggunakan demokrasi itulah hari ini. Dan ada beberapa kriteria yang kalau kita tengok dari sudut fiqh, usul fiqh dan sebagainya, dia menyantuni maslahah manusia semasa. Pertumpahan darah tidak perlu lagi berlaku bila nak tukar pemimpin. Kalau dulu tidak kan setiap 5 tahun kena cedek perang kita ni. Kalau tidak ada pilihan raya ni, setiap 5 tahun sekali kena cedek perang kita ni. Waktu ubik belakang lah, pedih lah, lembing lah, kerih lah, sadak, kapok kecil tu. Ni apa nama, keleweng tak keleweng ada belakang lah. Nak pergi dah ni. Tapi dengan menggunakan demokrasi, buat masa ini dilihat sesuai, walaupun tidaklah terbaik. Kenapa ada? Kemudian ulama